أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والشكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihan warga, seluruh warga kerja Masjid Negara, khususnya Barisan Rusia yang mengendalikan kuliah pengajian di Masjid Negara ini. Dan khususnya pada malam ini secara online di ruang maya ini kita dapat bersama, khususnya kepada sidang penonton, para pelayar internet di ruang Facebook Masjid Negara Malaysia, tuan-tuan, puan-puan, para tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita pada malam ini bersama dalam Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan tentang farta'u, ambillah peluang, garaplah satu habuan daripada taman-taman syurga. Idza marartum bi riyadil jannah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya, wa ma riyadul jannah, bila kamu melintasi, melalui di taman-taman syurga, maka kata Nabi, singgahlah, ambillah hak kamu, habuan kamu daripadanya. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apakah yang kamu maksudkan ya Rasulullah, taman-taman syurga sedangkan kami masih di dunia? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, hilaqul zikr, ya, halaqah zikrullah, ya, majlis-majlis yang menyebutkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Pada malam ini insya-Allah kita terus membesarkan Allah Subhanahu wa taala, juga membesarkan usaha ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan solat kita. Dan secara khususnya pada malam ini insya-Allah kita akan berbicara lagi tentang panduan dan etika beribadah dalam solat berjemaah. Dan insya-Allah sebagai tajuk khususnya, insya-Allah malam ini kita akan bercerita tentang adab-adab makmum selepas solat. Adab-adab makmum selepas solat. Selawat dan salam yang sempurna kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Moga-moga selawat yang kita utuskan jadi talian kasih dan syafaat di hari yang tidak ada lagi orang pedulikan kita nanti di akhirat. Andai kita dikenal sebagai umat Muhammad, selamatlah kita. Tapi andai kata, ya, dalam keadaan yang sebegitu huru-hara dan sengsara, kita tidak ada, ya, apa-apa yang boleh kita harapkan. Dan Nabi SAW pun tidak pernah kita hiraukan, selawat ke atas baginda pun tidak pernah kita nyatakan kesungguhan. Maka kita bimbang di hari yang umat lain, umat Muhammad SAW yang lain menerima bantuan syafaat, kita tertinggal hanyut dalam kegelapan, dalam kesengsaraan, sedangkan kita di dunia ini lahir sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka garaplah perubahan ini, ya, banyakkanlah utusan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab lidah kita terlalu mudah untuk menyebut apa-apa pun waktu di dunia, tapi ya, ketika pada di akhirat nanti segala peluangnya telah tutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu kami akan tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, hari itu kami tutup mulut mereka dan cakap tangan, kaki bersaksi bima kanu yaksubun. Ketika itu tidak ada peluang lagi untuk kita mengutus selawat, mengucap taubat, mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyakkanlah zikir dalam usia-usia yang masih bersisa, dalam masa-masa yang masih Allah kurniakan buat kita, ya, bersama kesempatan ini. Ya, apatah lagi aktiviti dah makin tersekat dengan PKP, dengan PKP kita di Kuala Lumpur ni. Maka moga-moga kita banyakkanlah sebutan benda-benda baik, antaranya zikrullah, ya,
attend majlis-majlis ilmiah yang berbentuk maya begini, moga-moga kita kekal dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suka juga saya menyebut bahawa majlis yang sebegini rupa sekalipun berbentuk maya, ya, tapi dia tetap dikira sebagai majlis zikrullah. Maka di sana tetap ada ghasyiyatuhumur rahmah. Yang pertama, kasih sayang Allah, rahmat Allah tetap ada di sini. Siapa yang menyertai kita dalam jumlah yang ada berangka, ya, hari ini, ya, insya-Allah kita masih tetap dalam rahmat Allah. Ya, wa nazat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan dalam jiwa kita insya-Allah. Makin banyak mengaji makin tenang, ya. Dan malaikat, ya, yastaghfiruna lahum, para malaikat mendoakan ampunan buat kita. 3 benda besar, ya, setiap orang yang hadir ke majlis ilmu, sama ada dalam bentuk maya ataupun nyata, dia akan tetap dapat, iaitu rahmat, maghfirah, sakinah. Ya, rahmat, maghfirah, sakinah ini keperluan jiwa manusia untuk hidup selesa, tenang di dunia walau apa pun dia, siapa pun dia. Ya, insya-Allah dia boleh bahagia. Alhamdulillah. Jadi malam ni terus kita masuk membincangkan adab-adab pertama ketika solat berjemaah. Pertama sekali, kekal duduk tawarruk di tempat sujud. Ya, seorang yang solat berjemaah, ketika selepas melafazkan salam, ya, seusai imam beri salam, kita dah bicarakan dahulu bahawa paling kesempurnaan imam tersebut, ya, tunggu imam beri salam kedua. Walaupun selepas salam pertama imam kita boleh beri salam, tapi sewajarnya, sebaiknya untuk dapat kesempurnaan berjemaah itu, tunggu imam beri salam yang kedua. Dan adab selepas sembahyang pula, ya, kita dituntut agar kekal duduk tawarruk, ya, duduk di punggung kiri di lantai tu dengan menyilangkan betis kiri di bawah betis kanan tu. Duduk tayak akhir, ya. Begitu. Kekal duduk gitu sampai tempoh selesai membaca zikir yang kita bicarakan dalam zikir imam itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada maghrib dan subuh 10 kali. Pada selain solat, ya, maghrib dan subuh 3 kali. Maka kekal, artinya lepas solat kan selalu kita baca istighfar. Ada orang baca zikir ayatul aiz lagi, la ilaha illallah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan? Itu baca, ya. Terus istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la, 3 kali. Lepas tu kita baca lagi, ya, zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika melafazkan dua-dua zikir terawal ini, kita dituntut dalam bentuk duduknya, duduk kekal, duduk tayak akhir, duduk tawarruk itu. Ya. Kenapa? Tentu ada sebabnya. Imam buat begitu, makmum juga dengan begitu. Ya, boleh saja kita terus pangkah duduk bersila, boleh. Tapi tak dapatlah fadilat ni. Ya. Hadis berdasarkan janji Abu Dhar, ya, yang pernah dengar daripada Nabi SAW bahawa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala fi duburi salatil fajr wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam. Siapa yang menyebut begini selesai solat fardu subuh, dalam riwayat yang lain subuh dan maghrib, dalam keadaan dia masih, ya, menetapkan dua kakinya dalam bentuk duduk solatnya sebelum dia berkata-kata. Ada beberapa syarat tu, ya, lepas mayang. Okey. Maghrib dan subuh. Kemudian kakinya masih duduk dalam bentuk solat sebelum bercakap. 3 benda. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian syarat kebanyak 10 marrat, 10 kali. Kutibat lahu 10 hasanat, dicatat untuknya 10 kebaikan. Wa muhiya anhu 10 sayyi'at, dipadam daripadanya 10 kedosaan, kejahatan. Wa rufi'a lahu 10 darajat, dan diangkat, ya, untuknya darjat 10 darjat ketinggian. Darjat ni darjat jiwa, ya. Ya, darjat kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darjat ni siapa yang dapat, dia akan dapat keselesaan menjadi hamba Allah. Dia makin tenang walaupun banyak ujian. Dia makin sabar walaupun banyak rintangan dalam hidup. Dia makin senang melakukan amal kebaikan. Dia makin senang memaafkan. Itu darjat kehambaan yang dimasukkan dalam hadis ini. Kan? Ada di kalangan kita yang belum dapat lagi, kan? Susahnya nak maafkan orang. Susahnya nak bersyukur. Ya, nak hilangkan rasa dendam. Nah, jadi ada benda rupanya zikir-zikir tertentu yang Nabi kata diangkat untuknya 10 darjat ni, ini dia amalannya.
Apa syarat dia? Kaki kekal duduk tahiyat. Sebab tu benda ni kena ditengok sama. Kadang-kadang ada orang lepas pergi salam terus angkat kaki, pangkah, silang terus duduk sila. Rugilah dia. Tak cukup syarat dia. Sebab hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh ramai. Hadis jangan petikan kita ambil tadi riwayat Tirmizi. Ya. Jadi begitu keadaannya. Wa kana yaumahu dhalika fi hirzin min kulli makruh, dan pada hari itu dia dijamin untuk terpelihara daripada segala yang tak baik, benda yang dia benci, dia tak disukai oleh Allah dan Rasul. Artinya ada kawalan dan bimbingan malaikat. Wa hurisa minasyaitan, dijelaskan lagi, dan dia terpelihara daripada gangguan syaitan. Walam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa syirka billah. Tidak ada dosa yang wajar mencelakakan dia pada hari itu melainkan kalau dia melakukan syirik pada Allah. Subhanallah. Artinya Allah masih merahmati dia dengan zikir. Zikirnya apa tuan-tuan? Zikir ni la ilaha illallah, ni sayyidul zikr, ya. Afdal zikr, zikir tauhid pada Allah. La lahul mulku, kita cerita pemilik kerajaan langit dan bumi ni Allah. Walahul hamdu, maka untuknya segala pujian. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidup dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini cerita akidah kita, uluhiyah dan rububiyah kita pada Allah ni kita nyatakan dalam zikir ni. Sebab tu kena difahami zikir ini. Dan kenapa disyaratkan kena duduk tawarruk lagi? Agak-agak kenapa tuan-tuan? Saya suka berbincang tentang perkara ini. Ya. Kalau soft jemaah tu nanti jelu tak? Kita dah habis semayang, kita solat jemaah nanti. Itu dalam bentuk saran. Okey, saya respon tanya. Ya, realitinya apa yang dah diputuskan pada hari ini, ya, adalah satu ketetapan yang berbentuk ulil amri, pemerintah, yang kita pun dah tahu bahawa ketetapan ini daripada mufti sendiri, dari Menteri Agama. Maka sewajarnya kita melazimi ketetapan itu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sebab jangkaan kepada bahaya jangkitan COVID-19 dengan merapat tanpa penjarakan sosial itu diragui dapat menjebak kita. Jadi sebab itu kita kena ada kepatuhan. Melainkan kalau kita ni duduk di pulau sendiri, dan tidak bernaung di bawah negara mana, maka kita bebas untuk melaksanakan demi keseragaman dan kesefahaman yang perlu kita lalui dalam kehidupan bersama dalam sebuah negara, dalam sebuah kelompok masyarakat. Sebab tu ada kepatuhan ulil amri itu yang kita kena ikut. Okey. Jadi berbalik pada cerita tadi. Okey. Jadi kenapa kita kena duduk tawarruk, tuan-tuan? Syaratnya Nabi kata kena duduk tahiyat akhir berzikir ni dulu. Baru dia dapat 4 offer tadi. 5-6 offer ya. Pahala 10, hafuz dosa 10, angkat darjat 10, kemudian dijamin keselamatan daripada benda-benda yang tak elok, terpelihara dari gangguan syaitan, dan tidak ada celaka yang menimpa dia melainkan kalau dia melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. 6 perkara besar yang dia akan perolehi dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada waktu subuh dan maghrib ini. Soalnya kenapa kena duduk tawarruk? Sebenarnya tuan-tuan, duduk tawarruk ni adalah salah satu posisi duduk menghadap Tuhan. Walaupun selepas kita sembahyang kita bebas untuk duduk apa-apa, tapi seseorang yang tenang dan selesa dengan satu perkara, dia kan duduk berlama-lama dan tidak segera meninggalkan posisi dan kondisi itu. Betul tak tuan? Kita duduk dating dengan seorang kekasih kita, kan? Jadi bila mana dah nak balik pun rasa berat je nak balik. Kita lama berkawan dengan seorang kawan, dan duduk nak berpisah dengan dia tu macam berat je rasanya. Maka sebab itulah kita juga bila mana menyembah Tuhan, janganlah bergegas-gegas macam nak cepat meninggalkan, nak menggambarkan rasa tak selesa sangat dengan Tuhan kita. Maka tunjukkanlah kita ni betapa kita ni betah dengan suasana kehambaan ini. Artinya walaupun dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tetap juga duduk begitu. Artinya Allah, seronoknya duduk menghadap Engkau ya Allah. Inilah tempat aku mengadu, inilah tempat aku merayu. Kan zikirnya itu, la astaghfirullahalazim, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau Tuhan yang maha besar.
Kemudian tidak ada Tuhan melainkan Kau ya Allah, tidak ada sekutu bagi Engkau, pemilik kerajaan segala langit dan bumi, maka untuk Engkau segala pujian. Kita masih berbicara dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah gayanya, jiwanya, pertuturannya, penjiwaannya kena ada bersama dengan apa yang kita lakukan. Okey. Kalau solat berterawih, bagaimana saf solat? Nantilah saya fokus pada pengajian saya dulu. Ya. Saf tarawih, siapa saja solat jemaah safnya sama. Ya. Saf jemaah kalau dah solat memang merapat, kita merapat. Kalau berjarak, kita berjaraklah. Begitu saja. Okey, itu adab pertama ketika mana kita menyempurnakan solat berjemaah, ya. Selepas habis solat jemaah, antaranya tolong duduk seketika dalam posisi kekal tahiyat akhir. Jangan cepat-cepat nak pindah. Ya. Sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad pula, cara duduk disebut sebagai duduk seorang ketika tahiyat akhir. Tu dia kata man qala qabla an yansarif wa yathni rijlahu min salatil maghrib was subh. Siapa yang membaca sebelum beredar dan masih melipatkan kakinya daripada duduk tasyahud akhir solat maghrib dan subuh. Ini jelas disebut, ya, wa yuthni rijlahu min salatil maghrib was subh. Artinya kedudukan duduk solat. Jadi Ustaz Muhammad Hidir Hussein, penyusun kita ini, berkata keadaan duduk tasyahud akhir adalah merujuk pada kaki yang masih dilipatkan melalui kata-kata Imam Al-Hafiz Abul A'la Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Al-Mubarak Furi ketika menghuraikan hadis atas dengan berkata qauluhu man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi ay atifu rijlaihi fi tasyahud, iaitu masih membengkokkan kedua-dua kakinya dalam tasyahud akhir. Jadi jelas, itu pun yang telah kita bicarakan tadi, ya. Selesai. Okey, adab kedua. Artinya kalau pun masih sekarang sembahyang berjemaah kan, ada kesempatan sembahyang jemaah, ingat ya, kita jangan terus beri salam duduk bersila walaupun jarak. Ini lagi selesa kan. Kalau dulu berasak-rasak, ya, ini dah jarak ni, maka kekalkanlah adab pertama ni, zikirlah dengan tenang, duduklah. Habis kalau jam sat kaki saya ni, lipat kaki tu pun Allah dah menggigil dah nak. Benda ni benda sunat. Janganlah buat benda sunat sampai memudaratkan tubuh badan kita. Sebab itu benda ini adalah benda melambangkan kebetahan, kebiasaan kita pada benda yang yang biasa kita lakukan. Nanti kalau baru mula-mula nak duduk begitu, ataupun kita dah tak mampu sebab sakit dan sebagainya, tak perlulah buat begitu, dan Allah Maha tahu keupayaan kita. Artinya kalau pun tak mampu buat begitu, duduk begitu, tapi jiwanya, rintihannya masih ada, kekal dapat perasaannya sama. Itu maksudnya, ya. Sebab ada hadis kan menceritakan bahawa siapa yang kekal solat berjemaah dan ketika dia musafir atau ketika marid, sakit, dia tak dapat hadir solat berjemaah, tetap ditulis untuknya pahala sebagaimana yang dilakukan waktu dia sihat, sahihan, kana sahihan muqiman. Ketika mana dilakukan kita sihat dan sakit, kita sihat dan bermukim, tak musafir. Begitulah Allah Tuhan kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kita buat. Jangan risau dengan Tuhan kita. Kita kena merisaukan dengan tentang diri kita. Soal pahala, soal ganjaran ni, kita buat apa yang termampu dan hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Sebab tu ni cerita penjiwaan. Sebab tu saya tanya tadi, kenapa kena duduk begitu? Kena ada jiwa hamba. Lambang selesa, lambang betah duduk dengan Allah. Itu saja. Okey. Yang kedua, kalau masbuk ustaz terlambat 3 rakaat, apa soalannya? Okey. Perkara kedua, disunatkan duduk seketika membaca zikir dan berdoa bersama imam. Ya, jadi adab seterusnya kita kenalah duduk bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Jangan jadi tabiat kita. Ya. Kita dah bicarakan, ada kelompok kawan kita yang mengatakan berzikir lepas sembahyang berjemaah ni bid'ah. Ya, Nabi tak pernah buat zikir ramai-ramai. Nabi tak berzikir ramai-ramai, itu satu alasan. Tapi yang tak berzikir langsung lepas sembahyang belah tu lagi bid'ah. Nabi tak pernah buat. Lagi tak beradab dengan Tuhan. Sekalipun, ya, kalau tuan-tuan memilih bahawa zikir berjemaah ni tak ada zaman Nabi,
Tuan-tuan kena tetap berzikir, duduk di ruang solat, duduk seketika berzikirlah cara sendirian. Namun dengan memprotes kata, apa zikir jemaah ramai-ramai ni tak ada buat zaman Nabi, tuan-tuan belah. Itu lagi pelik. Itu lagi tak tepat. Inilah sikap kita kadang-kadang, ya, tidak mengiktiraf satu amalan, lalu kita keluar pada satu benda yang lagi jauh menyimpang. Okey, makruh bagi makmum, artinya mengundang satu benda yang dibenci oleh Allah dan Rasul bila mana makmum keluar terlebih dahulu daripada imam tanpa sebarang keudhuran. Tak ada keperluan. Bukan nak ambil anak kat sekolah, ya, bukan sakit perut, bukan terlalu lapar, ya, dah memang style. Lepas imam bagi salam je kita bangun. Lepas tu buka apa? Ya, kat beranda masjid tu buat apa? Ya, ataupun lepas tu buka handphone tengok WhatsApp. Ini satu benda yang makruh. Saya sebut begini supaya jangan kita ulangi dalam usia-usia kita yang makin meningkat ni. Umur kita makin tak panjang kan. Mungkin minggu depan kita meninggal. Tapi perangai begini, sampai sekarang tak berubah-ubah. Masih tak betah lagi duduk nak beribadat, berdoa, berselawat, ya, berzikir lepas sembahyang. Sedangkan minggu depan nak meninggal. Tuan-tuan tahu tak apa maksud makruh dalam bahasa Arab? Makruh ni sesuatu yang dibenci. Ya, persoalannya siapa yang benci? Allah dan Rasul yang benci, tak suka benda tu. Jadi jangan kata okey makruh je, tak boleh kita katakan makruh sahaja sebab benda itu satu benda yang tak elok untuk dikekalkan. Ya, sebaiknya kita berusaha untuk, ya, kita berada dalam posisi yang memaparkan jiwa kehambaan, ketenangan, kesesaan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ni disunatkan duduk seketika menyempurnakan zikir dan doa bersama imam. Budayakanlah. Ya, cuba timbang tara agak benda ni, sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mula membiasakan sampai hujung nyawa, tuan-tuan akan jadi tabiat lepas sembahyang bangun, lepas sembahyang belah, lepas sembahyang tak pernah nak zikir, tak pernah doa. Tak tahu apa yang kita sibukkan. Sedangkan fadilatnya terlalu besar. Sebab tu jiwa kita makin jauh dengan Tuhan, makin susah nak buat kebaikan, makin susah nak memberi kemaafan, makin susah nak madam dendam, nak hati tenang, nak jiwa lembut, tak dapat. Ya, jika ada boleh minta izin dengan beri syarat kepada imam supaya nak bangun meninggalkan solat berjemaah ni kena angkat tangan paling kurang dengan imam dan isyarat. Ya, ataupun duduk isyarat meminta izin sebab majlis itu adalah diketuai oleh imam. Begitu sekali. Sebab ini dirujuk daripada ayat 62 dan 63 surah An-Nur yang telah kita bicarakan daripada kuliah-kuliah kita sebelum ini. Itu yang kedua. Artinya tolonglah, cuba, ya, kalau tak ada keperluan, tak ada masalah, tolong duduk seketika menyempurnakan zikir dan doa bersama imam. Yang ketiga, adab selepas solat, memberikan sepenuh tumpuan kepada bacaan wirid. Ini cantik ya bicara ini. Tuan-tuan, kadang-kadang perasan tak, wirid zikir kita hanya sebutan kosong. Tak ada langsung penghayatan dan tumpuan pada zikir yang kita baca. Sedangkan zikir itu adalah, ya, tujuannya apa? Untuk menyatakan kita ingat Allah dan supaya zikir itu berperanan tatmainnul qulub, menenangkan jiwa kita. Kita pujuk berzikir ni sedang pujuk hati Tuhan kita begini, maka kita jangan risau. Itu antara maksud zikir. Okey? Jadi jangan berzikir tanpa rasa, tanpa faham, tanpa penghayatan. Tuan-tuan, zikir yang dihayati dengan zikir yang tak dihayati sangat berbeza. Sama ada di sudut persembahannya, tanpa persembahan dia. Orang zikir lepas sembahyang, kalau dah jadi skrip 20 tahun memang macam tu. Apa akan jadi tuan-tuan? Ya. Dia akan zikir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bunyi macam mana? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la... Itu zikir. Itu zikir apa? Zikir tradisi. Zikir tak ada hati. Zikir tak ada feel, tak faham. Zikir tu apa? Zikir astagfirullahaladzim ni mohon ampun. Maka intonasinya, persembahannya pun kena betul. Orang minta ampun macam mana? Sepatutnya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu kan? Jadi makmum pun sama dengan nada yang tenang,
Bukan pakai mikrofon yang kuat lalu satu kampung astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Hanya lontaran suara tanpa rasa. Sepatutnya cukup zikir ni, ya. Kan ada hak orang yang tengah semayang yang kita bicarakan itu. Dan zikir ni cukup untuk mengajar makmum yang lain, bukan untuk memperdengarkan, bukan persembahan untuk orang kampung pun tak larat nak dengar zikir yang kuat tu. Jadi cukup intonasinya dipelihara supaya rasanya, tumpuan, maknanya dapat dihayati. Alladzi la ilaha illahu. Kita sebut kan, dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi aku tak boleh minta ampun, aku tak dapat ampunan melainkan dari dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha sedia ada. Wa atubu ilaihi, dan aku mohon taubat kepadanya, aku ikrar kembali setia padanya. Begitu tuan-tuan. Jadi tukarkan saya ni khusus kepada para imam, kalau berdoa atau berzikir lepas sembahyang, jagalah, peliharalah intonasi itu agar ada gambaran gaya hamba merayu pada Tuhannya. Kan Nabi pernah sebut, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah ni dia suka sangat pada orang-orang yang al-mulihin, orang yang merintih ketika berdoa. Istighfar, rintihlah, bukannya nasyid. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Itu dah rendangan. Lagu, melodi tak semasalah, tapi gaya. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Itu merintih. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi. Kalau tidak jadi kumpulan marhaban lah lepas maghrib, lepas subuh. Itu ya, tolong perbetulkanlah, sebab kita nak memperbaiki ibadah kita agar ya kita dapat hasil yang patutnya kita dapat dalam bagi-bagi hidup kita di dunia ini. Maka dia juga dituntut untuk meninggalkan segala perkara yang sia-sia seperti mematah-matahkan dan menyelang jari. Jangan legah zikir tu sibuk patah jari lah, buat pak tengah semayang majlis tu, duduk tu betulkan pinggang dah. Itu bukan ruangnya tuan-tuan. Dan tuan-tuan ingat kalau tuan-tuan dah biasa buat benda dan setiap kali berzikir, tuan-tuan akan buatlah benda tu. Sebab syaitan memang akan menyibukkan kita untuk mengingatkan benda-benda yang biasa melekakan kita daripada zikrullah, ingat Allah. Daripada sebut Allah dengan penuh rasa. Maka hati-hati dengan tipu daya syaitan yang telah kita layan selama 30 tahun tu. 20 tahun mungkin. Sampai ke sudah, WhatsApp bingit je mesti pak. Zikir je, prap. Ya, itulah inilah. Zikir fokus. Zikir menghadap Allah lagi. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Pelik kan? Tapi bila mana dah keluar daripada majlis, keluar tak ada dah buat pakai pak jari lah apa semua. Ini bahayanya permainan syaitan. Syaitan akan cari ruang apa pun untuk kita leka daripada jujur ya, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan yang kita sebut sebagai zikrullah. Ya. Sebab itu dikira kurang sopan. Yalah, bayangkanlah tuan-tuan tengah menghadap raja, tuan-tuan patahkan jari. Assalamualaikum tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebab batik agak diampun. Boleh buat macam tu? Tak buat kita. Bukan dengan tuanku, dengan menteri pun, dengan orang yang kita hormati pun dia akan buat. Jadi majlis masih dalam majlis zikrullah, awasilah benda tu. Jangan sibuk masih buka handphone. Zaman sekarang dah jadi lagi pelik kan. Tengah berzikir masih buka handphone. Mulut Allah tadi. Ma ja'alallahu rajul min qalbayn. Ya. Allah tak jadikan dua hati dalam satu jiwa. Ya, satu jiwa tak ada dua hati. Kita tak boleh fokus dua benda. Kalau tengah baca WhatsApp, kita tak akan sebut Allahu Akbar tu dengan rasa membesarkan Allah. Itu maksudnya. Jadi peruntukkanlah masa yang ada tu untuk jujur betul-betul, untuk kita dapat khasiat daripada zikrullah yang sepatutnya kita dapat. Nabi SAW pernah tegur ya, agar jangan melakukan perkara ini. Ali radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tufaqqa' asabi'aka wa anta fi shalah.
Janganlah kamu mematah-matahkan jari kamu, ya, membunyikan jari sedangkan kamu masih berada dalam suasana salat. Begitulah. Ya. Maula li Abi Sa'id berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Idza kana ahadukum fil masjid, apabila salah seorang kamu masih berada di masjid, fala yushabbikan, ya, jangan sekali-kali dia menyelangi jari dia, ya, membunyikan jarinya. Fa inna tashbik, kerana tashbik, ya, perbuatan ya, menyelang dan matah-matahkan jari itu dipanggil tashbik dengan kaf di hujungnya. Ta shin ba ya kaf, tashbik, ya. Apa kata Nabi? Fa inna tashbika minasyaitan, sesungguhnya tashbik, amalan, ini perbuatan mematah-matahkan jari, membunyikan jari itu daripada syaitan. Apa maksudnya? Syaitan kan nak melekakan kita daripada zikir. Maka kita sibuklah buat benda tu. Maka tumpuan kita lari. Wa inna ahadakum la yazalu fi salatin ma dama fil masjid hatta yakhruja min. Dan Nabi menjelaskan, sungguhnya kamu masih dikira dalam solat selagi mana kamu masih berada di dalam masjid, sehinggalah kamu keluar dari masjid. Artinya adabnya sama dalam solat pun kena jaga. Ya, ketika masih berzikir dalam masjid tu kena jaga juga tata cara kesopanan yang perlu kita pelihara sampai kita selesai mengendalikan semua amal ibadah selepas solat. Subhanallah. Ya. Begitu juga ada satu perkara lagi. Ya, makruh juga duduk dengan menongkat tangan, sama ada ke kanan atau ke kiri, ya, atau ke belakang. Dalam suasana zikrullah tu kita duduk, ya, macam letih sangat duduk mangkuk, kecuali sakit. Ataupun ada yang style lagi tak sopan kan, tuan-tuan tengok orang tengah berzikir, dia tangan dia kedua-dua kat belakang ni, bersandar dengan dua tangan kat belakang tu. Ini juga disebut oleh Nabi SAW ditegur. Dulu saya pertama kali dengar perbahasan ni, saya rasa pasal lah. Sebab ada setengah imam pun sambil berik zikir, dia tungkat tangan dia kan. Sebenarnya itu satu benda yang ditegur oleh Nabi SAW. Paling tak sopan adalah bersandar dengan dua tangan ke belakang tu lah. Sebab suasana itu perlu dihayati dengan watak kehambaan. Sebab kita masih berzikir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rujuk hadisnya. Hadis ini riwayat Abu Daud. Apa katanya? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajlisa ar-rajulu fi salati wa mu'tamidun ala yadihi. Ya, Rasulullah menegah daripada seorang duduk dalam solat dalam keadaan dia, ya, bertongkat di atas tangannya. Tapi tak apalah kalau ada keuzuran, ya, ada, ya, masalah. Contohnya hadis ini menyebut an Qais bin Mahsan anna Rasulullah SAW lamma asanna wa hamil laham ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Qais bin Mahsan berkata bahawa Nabi SAW ketika sudah berumur dan agak berisi tubuh baginda menjadikan satu daripada tiang tempat untuknya berpaut, bangun dan duduk, ya, daripadanya. Kalau ada keuzuran tak apalah, ya, tapi kalau tak ada keuzuran melambangkan macam kita letih sangat, penat sangat sedangkan kita masih kuat, janganlah begitu. Okey. Ya, jadi ini semua adab-adab yang sepatutnya kita pelihara ketika mana kita, ya, bersolat berjemaah sebagai seorang makmum. Seterusnya kita bicarakan adab yang keempat. Adab yang keempat ini adalah bersalam-salaman dengan para jemaah. Bersalam-salaman dengan para jemaah. Jadi mengenai masalah ini, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', adapun bersalam-salaman yang biasa dilakukan selepas solat subuh dan asar, ya, maka Syekh Imam Abu Muhammad bin Abdul Salam rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahawa bersalam-salaman termasuk dalam perkara bid'ah yang diharuskan. Artinya tak adalah budaya zaman Nabi itu lepas asar salam-salaman, tak ada. Ya. Dan ia dikira sebagai satu benda yang diada-adakan selepas ketiadaan Nabi, tetapi ia benda yang harus.
Sehingga tidak pula disifatkan makruh ataupun sunat. Artinya boleh sahaja. Artinya tidak digalakkan dan tidak ditegah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Ya, ini adalah baik. Namun pendapat yang terpilih mengatakan bahawa sekiranya seorang itu bersalaman selepas solat dengan orang yang ditemui sebelum solat, maka bersamaan pada kali ini adalah harus sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ini penjelasan ya. Orang Melayu kan suka bersalam, lepas salam, jumpa salam, nak ya berpisah salam. Sekejap lagi nak bangun bersalam. Sampai kadang-kadang yang saya tengok yang perlu ditegur pada saya, lepas bila iqamat pun dia jumpa kawan dia salam lagi. Ya. Sedangkan Nabi kata idza uqimatis solat fala salata ila al-fara'id. Bila mana iqamat dah dilaungkan, kita tak ada boleh buat apa aktiviti lain dah melainkan ya persediaan untuk solat fardu. Hingga solat kalau baru didirikan solat sunat kena dibatalkan dan segera masuk ke dalam sah. Jadi kalau dah masuk dalam sah, jangan sibuk nak bersalam-salaman lagi tuan-tuan. Ya, ini cerita lepas sembahyang nak berpisah. Ya. Jadi pendapat pertama tadi Imam Nawawi menyebut ya, bersalam-salaman ini adalah benda yang haram. Sekiranya seorang itu bersalaman selepas solat yang telah ditemuinya tadi sebelum solat, okey, dia dah jumpa, maka boleh saja. Dia sebelum sembahyang tadi dah jumpa, lepas sembahyang dia salam lagi sekali, maka hukumnya okey je, harus je. Sekiranya dia bersalaman selepas solat ketika bertemu dengan orang yang sebelum ditemui sebelum solat, ya, artinya dia salam tu adalah seorang yang dia tak jumpa tadi sebelum solat, maka hukumnya adalah sunat. Ini sepakat ulama. Ya, ijma' para ulama kerana berdasarkan hadis sahih ya tentang perbahasan bersalaman ketika bertemu. Sebab ada hadis Nabi bersebut begini. Nanti saya ulaskan. Saya baca sebentar lalu benda ini. Nabi pernah sebut dalam satu sebutan hadis riwayat Abu Dawud, ya, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahawa ya, Al-Bara' bin Azib mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan." Tidak ada dua orang Islam yang bertemu. Fayatasafahan, lalu mereka ni bersalam, berjabat tangan. Tasafuh ni bukan beri salam berjabat tangan. Ya, illa ghufira lahuma, melainkan akan terampun untuk mereka berdua. Diampunkan dosa mereka berdua qabla an yaftariqa, sebelum mereka berpisah lagi. Masa bersalam tu, sebelum cabut tangan berpisah pun dah dapat keampunan Tuhan. Jadi hadis ni menyebut apa? Dua orang Islam bila bertemu bersalaman dapat keampunan, maka tidak ditaklikkan dengan waktu bila. Artinya free, anytime, anywhere, asal bersalaman ketika berjumpa, maka dapatlah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini fadilat, maka sebab itu hukumnya sunat. Tapi tidak disyaratkan sampai dua kali. Ya, jadi salaman yang pertama tu je sunat, salaman yang kedua tu berdosa ke? Tak ada larangan. Maka dikatakan harus okey. Ya, masing-masing selesa untuk menghulur tangan dan mengulur tangan, tak ada masalah. Itu dipanggil harus. Ya, itu yang dikatakan harus dalam ya hukum hakam ini. Jadi sebab itulah ya, kita cubalah melazimi amalan-amalan baik ya, ketika menyempurnakan ya, adab-adab ataupun perkara-perkara yang sepatutnya. Saya ulas sekali lagi. Jadi tradisi kita yang berjumpa bersalaman, salam kali pertama tu kalau lah ya sebelum ni kita tak jumpa, maka dia akan menjanjikan pahala sunat. Sebab hadis tadi Nabi kata tidak ada dua orang yang bertemu lalu mereka berjabat tangan melainkan dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mereka berpisah lagi. Tapi ulangan bersalaman yang jadi tradisi kita itu hukumnya harus, boleh saja. Ya, artinya katab salam pun tak jadi masalah, kalau bersalam pun tak jadi masalah. Yang masalahnya bila mana kita selalu berbalah dengan benda-benda begini, itu pada saya masalah. Ya. Jadi janganlah kerana tradisi yang dah kita amalkan, oh tadi dah salam, lepas ni tak payah salam lah, kita perjuangkan benda tu. Ada keperluan ke? Kalau benda tu mengundang rasa sini dan tak serius pada kawan lain, elok kita tinggalkan. Biar sajalah, sebab ada di kalangan kita yang baru bersalaman.
dan dengan tak semena-mena atau tanpa kita aturkan, tradisi itu telah pun mempertemukan kita, mempertautkan kita dengan fadilah hadis tadi. Dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, perasan tak orang yang bersakit hati, berdendam, dia tak akan bersalaman sampai bila-bila. Kenapa dia sakit hati dengan apa yang dia dengan kawan dia. Sebab tu yang boleh bersalaman memang akan dapat keampunan. Sebab apa? Hati dia dah lega, hati dia dah selesa dengan kawan yang dia boleh bersalam itu. Jadi inilah dia 4 perkara yang sepatutnya kita kekalkan setelah mana kita sempurnakan solat berjemaah. Yang pertamanya saya ulang, ada adab makmum selepas solat. Pertama sekali duduk, tawarruk tu kekal sampai sempurna zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika. Yang keduanya, disunatkan duduk ketika membaca zikir bersama imam tu kekal. Duduk teman sampai ke hujung. Kalau tak ada apa-apa keperluan dan kemuduran, maka lazimi budaya hidup betah duduk, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap zikir, memujanya. Yang ketiga, beri tumpuan dan cuba hayati dan fahami zikir-zikir yang kita baca untuk mendapat kesan yang sebenar. Di samping itu, di situ juga disebut tentang keperluan menjaga adab-adab lain. Jangan sibuk dalam zikir itu. Ketika duduk di masjid ni buat benda-benda yang mengganggu tumpuan zikrullah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, budayakan bersalam-salaman, sama ada ketika bertemu atau berpisah. Kalau 2 kali, jadi yang pertama sunat, yang kedua harus. Kalau sekali, itulah yang sunat. Kerana hadis Nabi SAW menyebut begitu, dapat keampunan Tuhan bagi mereka yang bertemu dan berjabat tangan. Dalam realiti hari ini tak boleh jabat tangan, maka cukuplah dengan apa-apa yang menggambarkan kita berjabat tangan. Letak tangan kat dada, tunduk dan senyum, itu jabat tangan lah. Ingat Tuhan kita maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Dia tahu apa yang kita lakukan dan niat hati kita. Jadi tak dapat berjalan, tapi kita letak tangan kat bahu dan kita senyum, atau apa-apa saja melambangkan senyum, tunduk dan senyum, itu senyum. Bersalaman lah tu. Sebab kita tak mungkin dapat berjabat tangan melainkan dengan hati yang lapang dan selesa. Itulah maksudnya. Jadi moga-moga kita dapat mengekalkan apa-apa yang telah dibicarakan pada malam ini, bagi menambah sempurna dan indahnya solat berjemaah kita, insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya mohon maaf segala kebaikan semuanya datang dari Allah, kebenaran dari sisinya, maka sama-samalah kita menerimanya. Dan segala yang kurang dan lemah dari kekurangan dan kelemahan diri saya mohon keampunan dari Allah dan kemaafan dari tuan-tuan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na mimma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.